untuk berdiri. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Razan bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berbahagia Ketua WIB Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Norman dan barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswar bin Yunus, Tuan Selesa Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Ayah Insinyur Haji Datuk Shima binti Muhammad, Timbalan Selesa Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex-officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 3 Palang 2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Allah ya Karim, Ya Rahman Ya Rahim, dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah Ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekekalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah Ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami agar sifat ini bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempromosikan mesyuarat bulanan bilangan 3 Palang 2022 dengan hormat takzim yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIB, Ahli Majlis serta barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha, setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru,
Yang berbahagia, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex-officio, barisan ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya, kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh Majlis Bandaraya Johor Bahru Bilangan 3 tahun 2022. Di awal ucapan saya ini, saya dan seluruh warga kerja MBJP ingin merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim, sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada 23 Mac yang lalu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkekalan bersemayam di atas tahta Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim, dan agar dilanjutkan usia Duli Yang Maha Mulia Raja Zaris Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor. Batik dan warga MBJP juga merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor bagi menyempurnakan majlis perasmian Menara Majlis Bandaraya Johor Bahru pada 24 Mac yang lalu. Sungguhnya, keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku sudah pasti menjadi sebuah lembaran sejarah yang amat dibanggakan bukan sahaja oleh MBJP, malah seluruh warga Bandaraya Johor Bahru. Para hadirin yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, Pilihan Raya Negeri Johor ke-15 telah berlangsung dengan lancar dan aman pada 12 Mac yang lalu. Tahniah kepada seluruh rakyat negeri Johor yang telah keluar mengundi dengan mematuhi SOP pencegahan COVID-19 dan memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku sepanjang PRN yang ke-15 berlangsung. Tahniah juga diucapkan kepada semua barisan urus setia pilihan raya dan warga kerja MBJP yang telah bertumpus lumus memastikan PRN ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Saya bersama-sama warga MBJP ingin sekali mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi di atas pelantikan sebagai Menteri Besar Johor ke-19. Pada Yang Berhormat Datuk Muhammad Jahni bin Syukur yang telah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor serta seluruh barisan ahli mesyuarat Kerajaan Johor yang baru. Saya juga ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada mantan ahli majlis MBJP iaitu Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairi Mat Shah dan Yang Berhormat Datuk Ramli bin Burhani yang masing-masing telah dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor dan Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar selepas memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN Johor yang ke-15 yang lalu. Semoga kerjasama yang baik di antara MBJP dan kerajaan negeri terus diperkukuh dan usaha-usaha ke arah pembangunan bandaraya Johor Bahru ini diperhebatkan demi kesejahteraan warga bandaraya dan rakyat negeri Johor. Saya turut ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, mantan Menteri Besar Johor dan seluruh barisan ahli mesyuarat kerajaan Johor yang lalu di atas kepimpinan dan khidmat bakti kepada negeri dan rakyat negeri Johor. Para hadirin yang saya hormati sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Singapura telah mengumumkan persetujuan untuk membuka semula sempadan darat kedua-dua buah negara bermula pada 1 April ini dengan sebahagian besar prosedur pematuhan SOP dilonggarkan setelah lebih 2 tahun sejak kali terakhir ianya dibuka sebelum pandemik COVID-19 melanda. Selari dengan pengumuman ini, individu atau pengembara dari kedua-dua negara yang lengkap vaksinasi dibenarkan
untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan ujian saringan COVID-19, termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Warga Bandaraya Johor Bahru sudah semestinya amat mengalu-alukan keputusan pembukaan sempadan darat ini kerana ramai dari kalangan warga Bandaraya sebelum ini mencari rezeki di seberang tambak. Selain ramai dari kalangan mereka yang telah lama tidak bersua muka bersama ahli keluarga, jiran dan sahabat andai sejak sempadan darat kedua-dua negara ditutup. Di samping itu, pembukaan sempadan ini pastinya akan menyumbang kepada usaha pemulihan pasca pandemik COVID-19 dengan impak positif ke atas ekonomi dan kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Pembukaan sempadan ini juga memberi nafas baru kepada perniagaan dan ekonomi terutamanya di Bandaraya Johor Bahru ini yang sedikit sebanyak bergantung kepada kehadiran para pengembara dan pelancong asing. Dalam pada itu, MBJB juga turut akan memainkan peranan dan bersiap sedia dengan langkah pembukaan sempadan ini, terutamanya dari segi persiapan infrastruktur, kebersihan, keselamatan dan lain-lain lagi tindakan di bawah skop tugas MBJB. Untuk makluman semua, MBJB akan menjalankan beberapa projek pengindahan di kawasan CIQ dan juga pusat bandar yang dijangka akan siap dari tempoh seawal 6 bulan hingga 1 tahun bagi menjadikan Bandaraya Johor Bahru ini lebih vibrant dan juga menjadi tarikan kepada pelancong terutamanya yang masuk melalui CIQ. Antara projek-projek yang akan dijalankan adalah menaik taraf dan pengindahan pintu masuk CIQ dan jejambat di jalan lingkaran dalam melalui penambahan pencahayaan, kerja mengecat, pemasangan skrin LED, kerja mural dan pengindahan dari segi lanskap. MPJB telah menyediakan sejumlah peruntukan bagi menjalankan projek-projek ini. Namun begitu, saya berharap agar agensi-agensi lain termasuk pihak kerajaan pusat dapat juga menyalurkan peruntukan yang sewajarnya untuk menampung kos kerja-kerja ini kerana saya berpandangan Bandaraya Johor Bahru ini bukan sahaja berkepentingan kepada negeri Johor, malah ianya merupakan kepentingan negara di mana ianya bertindak sebagai muka Malaysia atau gerbang selatan tanah air, bukan sahaja ke Malaysia, malah ke tanah besar Asia. MPJB juga akan bekerjasama rapat dengan pihak Tourism Johor atau Kerajaan Negeri Johor amnya untuk mempergiatkan promosi bagi menarik pelancong ke Johor Bahru. Dan untuk makluman juga, salah satu inisiatif yang sedang dipertimbangkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan shuttle bus di dalam kawasan pusat bandar bagi kegunaan pelancongan dan juga mewujudkan mobiliti yang lebih baik. Dalam pada itu, saya juga ingin mengingatkan kepada pengunjung yang bakal berkunjung ke Bandaraya Johor Bahru agar sentiasa menjaga kebersihan bandaraya ini. Saya juga ingin berkongsi maklumat mengenai indeks jenayah di dalam kawasan MBJB yang telah direkodkan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, sebanyak 2,466 kes jenayah telah direkodkan dalam kawasan MBJB. Dan jumlah kes yang direkodkan pada tahun 2021 pula telah mencatatkan penurunan yang mendadak, iaitu kepada hanya 1,348 kes. Secara umumnya, kes jenayah di dalam kawasan MBJB mencatatkan penurunan yang mendadak sejak pandemik COVID-19 melanda pada awal tahun 2020 dan tren penurunan ini nampak berterusan sehingga ke hari ini. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah serta terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia serta badan-badan keselamatan yang lain yang dalam sentiasa menjaga keamanan dan kemakmuran Bandaraya Johor Bahru khasnya. Para hadirin yang saya hormati sekalian, bulan Ramadan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam bakal berkunjung tiba pada Ahad ini, 3 April 2020. Seperti mana lazimnya pada tahun-tahun sebelum pandemik melanda,
Kemeriahan di Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri adalah antara acara yang menghidupkan suasana bulan Ramadan serta ditunggu-tunggu oleh kita semua. Pada tahun ini, sebanyak 44 lokasi Bazar Ramadan dan 4 lokasi Bazar Aidilfitri telah diluluskan penganjurannya oleh MBJP. Justru di sini saya ingin menekankan kepada para peniaga Bazar Ramadan dan Aidilfitri berkenaan tanggungjawab anda dalam memastikan kebersihan kawasan bazar dipelihara. Selain memastikan segala SOP pencegahan COVID-19 dilaksanakan dengan sebaiknya. Pada 10 Mac yang lalu, seramai 31 wakil penganjur Bazar Ramadan dan Aidilfitri telah diberikan penerangan oleh Jabatan Penesinan MBJP dan SW Corp berkenaan tanggungjawab masing-masing memastikan penganjuran bazar pada tahun ini berjalan dengan lancar. Para peniaga diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup muka dengan sempurna, memakai apron dan sarung tangan pakai buang sepanjang menyediakan juadah makanan serta dilarang daripada menggunakan bekas polistiren dan surat khabar untuk membungkus makanan. Dalam usaha berterusan untuk menggalakkan budaya dan amalan rendah karbon, para pengunjung bazar juga dinasihatkan untuk membawa sendiri bekas makanan untuk membungkus juadah berbuka puasa dari bazar-bazar Ramadan. Semoga dengan budaya dan amalan seperti ini, sedikit sebanyak kita dapat mengurangkan kadar pembuangan sampah sekali guna serta mengurangkan pencemaran alam sekitar. Seterusnya, bersempena dengan hari ulang tahun keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, MPJB dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan akan menganjurkan X Games Challenge di Tengku Mahkota Ismail Youth Center, Johor Bahru pada Jumaat ini, 1 April 2022. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah seperti pump track battle, pertandingan skateboard, cabaran speed climbing, parkour speed and style competition, calisthenics freestyle junior serta sesi senaman percuma untuk orang ramai seperti zumba, aerobik dan boxing combat. Untuk sebarang maklumat lanjut berkaitan dengan X Games Challenge 2022 ini, anda semua boleh layari laman media sosial MPJB atau hubungi pihak Urustia di talian 013 9277 698. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan yang bakal menjelma nanti. Semoga segala ibadah yang bakal kita jalani pada bulan Ramadan ini nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang ikhlas di sisinya, serta semoga madrasah Ramadan ini dapat membantu mentransformasikan kita sebagai individu yang lebih baik secara zahiriah dan rohaniah di masa-masa akan datang. Setakat ini sahaja ucapan saya pada pagi ini. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Berpindah kepada perkara 3, iaitu mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 2 Palang 2022 bertarikh 24 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Bangga, saya Haji Dr. Ismail membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 2 Palang 2022 bertarikh 24 Februari 2022 bagi diterima dan diluluskan. Saya memaksa menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 2 Palang 2022 bertarikh 24 Februari 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa bidaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 41, menerima penyata Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am bilangan 3 Palang 2022
bertarikh 21 hari bulan Mac 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Seri saya Abu Talib bin Anas membawa khusus kepada penyata jawatan kuasa kewangan perkara bilangan 3/2020 bertarikh 21 Mac 2022 dan dituliskan. Datuk Pengerusi saya Jaya Sidang Lalaki Bapa menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa kewangan dan perkara bilangan 3/2022 bertarikh 21 Mac 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2 menerima penyata jawatan kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 3/2022 bertarikh 14 hari bulan Mac 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk, saya Abdul Aziz bin Abdul Talib membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 2/2022 bertarikh 14 hari bulan Mac 2022 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum. Saya Zulkifli bin Sulaiman menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 3/2022 bertarikh 14 Mac 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3 menerima penyata jawatan kuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 3/2022 bertarikh 17 hari bulan Mac 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, saya Hajar Roziati binti Haji Osman membawa usul supaya penyata jawatan kuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 3/2022 bertarikh 17 hari bulan Mac 2022 bagi diterima dan diluluskan. Kepada Datuk Pengerusi, saya Pak Surah menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 3/2022 bertarikh 17 Mac 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4 menerima penyata jawatan kuasa pelesenan bilangan 3/2022 bertarikh 16 hari bulan Mac 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibn Ahmad membawa usul supaya penyata jawatan kuasa pelesenan bilangan 3/2022 bertarikh 16 Mac 2022 bagi dan dituliskan seperti biasa. Saya Muhammad Isa menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa pelesenan bilangan 3/2022 bertarikh 16 Mac 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5 menerima penyata jawatan kuasa pembangunan bilangan 3/2022 bertarikh 14 hari bulan Mac 2022. Yang berbahagia Datuk, saya Talib bin Anas membawa usul supaya penyata jawatan kuasa pembangunan bilangan 3/2022 bertarikh 14 Mac 2022 bagi diterima dan diluluskan. Saya Hajar Roziati binti Haji Osman menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa pembangunan bilangan 3/2022 bertarikh 14 hari bulan Mac 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6 menerima penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 3/2022 bertarikh 16 hari bulan Mac 2022. Yang berhormat Datuk, saya Roland Lim membawa usul supaya penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 3/2022 bertarikh 16 hari bulan Mac 2022 bagi diterima dan diluluskan. Saya Sunil bin Ahmad menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 3/2022 bertarikh 16 Mac 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan.
Seterusnya perkara 5, membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai maklumat. Perkara 5.1, penyata Jawatankuasa Pusat setempat OSC bilangan 5 palang 2022 bertarikh 15 Mac 2022 dan penyata Jawatankuasa Pusat setempat OSC bilangan 6 palang 2022 bertarikh 21 Mac 2022. Penyata Jawatankuasa Pusat setempat OSC bilangan 5 2022 bertarikh 15 Mac 2022 dan bilangan 6 2022 bertarikh 21 Mac 2022 diterima sebagai maklumat. Seterusnya perkara 6, usul penangguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kepada dan saudara sekalian. Saya Muhammad bin Jombat berusul supaya saran penuh bilangan 3 palang 2022 bertarikh 19 Mac 2022 ditanggung. Yang berbagi Datuk saya tadi beres betul seterusnya. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 3 2022 bertarikh 30 Mac 2022 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati lagi saya kasihi yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Azam dan Datuk Abdul Osman, Datuk Bandar Raya Majlis Bandar Raya Johor Bahru, Datuk Perwira Datuk Muhammad bin Umar, ahli-ahli majlis Bandar Raya Johor Bahru, Tuan Setiausaha Majlis Bandar Raya Johor Bahru, Tuan Setiausaha Majlis Bandar Raya Johor Bahru, Ketua Jabatan Eksekutif tuan-tuan dan puan saya sekalian. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Bermacam-macam peristiwa berlaku sepanjang tahun 2022. Kewujudan SJB yang dilihatkan oleh berbagai Datuk Bandar, skuad kilat banyak membantu ahli landscape negara pada Majlis Bandar Raya Johor Bahru sebagai tuan rumah. Pilihan Raya Negeri Johor, terima kasih kepada rakyat dan masyarakat. 4 Mac 2022 rasmian menara Majlis Bandar Raya Johor Bahru. Beri yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Puteri Almarhum Sultan sekalian, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan tahun Johor, Raja dan rakyat sah berbesar hati. Yang Hormat Datuk tanya juga kepada Amat Berhormat Datuk Hafiz Razi yang dilantik sebagai besar Negeri Johor ketika beliau 44 tahun. Ini bukan perkara yang baru pada rakyat Negeri Johor dan sekarang telah tertulis bahawa Allahyarham Datuk Haji Osman Sahan itu memegang jawatan besar beliau itu 44 tahun. Itu juga yang amat berhormat Allahyarham Datuk Haji bin Ahmad Hussein ketika beliau memegang jawatan besar beliau berumur 35. Dengan pelantikan yang amat hormat Datuk Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar ketika umur 44 tahun, maka inilah perkara yang biasa bagi rakyat. Umpama tiada ada guna menangis kerana sesuatu tempat. Terima kasih kepada rakan-rakan ahli majlis yang berkhidmat dan tahniah juga kepada rakan-rakan ahli majlis yang telah bergelar yang berkhidmat. Pada Datuk Bandar, makan pulang di siang hari orang memang jangan setengah. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, hasil pendapatan Majlis Bandar Raya bagi tahun 2020 adalah sebanyak 403,272,000. Hasil pendapatan bagi tahun 2021 pula sebanyak 389,613,874 juta. Pengurangan sebanyak 13,428,428 ringgit di antara tahun 2020 dan 2021. 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan sekarang tibalah dan sekarang anggaplah COVID-19 adalah sebagian dalam kehidupan kita. Bila ia sudah berada di dalam hidup kita setiap hari. Tiba masanya untuk kita memulihkan hasil buangan Majlis Bandar Raya. Kita capai tujuan di atas. Kita kena kerja sebagai sebuah pasukan yang kuat
Bukan saja buat, tetapi ahli majlis dan ketua-ketua jabatan kena seiring dan seirama. Ibarat lagu dan irama tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisah, maka rusaklah lagu. Kita kena ubah cara kerja kita. Apa kena ada menara yang ubah, tapi cara kerja kita masih dipakai sekarang. Hal yang penting kalau dari kita adalah waktu. Hal paling dekat adalah kematian, dan yang paling berat adalah keamanan. Pada rakan-rakan ahli majlis yang akan datang dari parti yang telah dimandat kepada rakyat Negeri Johor dalam PRN Negeri Johor Bahru, teruskanlah usaha dan tugas dan amanah yang telah diberikan. Sehingga kerajaan baru membuat keputusan. Kami tidak akan menyalah, memaksa atau meminta seperti yang berlaku di lain. Kerana kita ada adab dan adat yang kita jaga. Kurang ajarnya bangsa Johor ni, kurang ajarnya tetap satu. Lembut dia cukup cantik. Gagalnya masih selamba. Nakalnya bersulam di nakal. Menikam dengan patun, menyanggah dengan sukun. Parahnya dalam tertawa rendah juga menimpa. Meninggi dan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar, Barisan Ahli Majlis, Tuan Seusaha, Timbalan Seusaha, ahli-ahli eksekutif, para pemberita, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, mesyuarat bilangan 3 Palang 2022 pada hari ini telah selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan menyiapkan Dewan. Para hadirin, dan sidang mesyuarat dimohon untuk berdiri.